Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini saya akan bersama dengan 3 orang peserta, 3 daripada 10 peserta sebuah program realiti yang bakal menemui anda sekitar minggu hadapan, dan program realiti yang memberikan satu nafas baru dan mencetuskan fenomena yang cukup hebat pada penghujung tahun lepas. Kita mungkin seringkali dihidangkan dengan program realiti yang berbentuk hiburan, dan apabila tercetusnya ataupun diterbitkan program pencetus ummah pada penghujung tahun lalu, ini memberikan satu fenomena yang cukup besar dalam memberikan pendekatan dakwah dengan nafas dan juga cara yang lebih berkesan dan dekat kepada masyarakat. Dan tahun ini muncul untuk tahun kedua dan juga musim kedua. Saya ingin bersama dengan pesertanya melihat kepada ekspektasi mereka terhadap rancangan ini dan bagaimana menggalas cabaran seorang pencetus ummah untuk musim yang baru ini, dan juga menjawab sikit sebanyak isu-isu bersama semasa. Dan saya bersama dengan di sebelah saya calon yang pertama untuk pencetus ummah tahun ini, PU Nazri, merupakan Muhammad Nazri Abdul Manaf, 40 tahun, berasal dari Kedah. Dan saya juga bersama dengan PU Johani, merupakan berusia 30 tahun, berasal dari Johor, merupakan warden rumah pemulihan. Johani Muhammad Ibrahim, terima kasih kerana bersama kami. Dan di hujung sana, kalau dikatakan tagline-nya, bekas seorang mat rempit dan kini menjadi pendakwah di jalanan, PU Azrai, Muhammad Yunus, 24 tahun, masih lagi bujang, juga berasal dari Kedah. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Saya mungkin bersama dengan Abang Long, katanya paling senior di antara 10 peserta pencetus ummah pada tahun ini. Kalau dilihatkan pencetus ummah mencipta satu fenomena yang cukup luar biasa pada tahun lepas. Sebelum kita bercerita mengenai fenomena yang luar biasa itu, mungkin ramai yang bertanya tujuan dan juga matlamat pertama menyertai program seumpamanya ini. Kerana hari ini platform untuk berdakwah, platform untuk menyampaikan dan menjadi penceramah dan juga motivator itu hadir dalam pelbagai medium. Dan pencetus ummah ini mungkin lain sedikit berbanding dengan medium-medium yang lain. Apabila datang dan pergi ke uji bakat itu, sudah pasti ada niat dan juga ada matlamat itu sendiri. Nazri, bagaimana? Pertama kali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada Cik Zul. Pertama kali saya nak ambil kesempatan ini dululah untuk nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Astro Awani lah yang sudi bersama dengan saya dan sahabat-sahabat saya dan menyentuh tentang program pencetus ummah ini. Apabila ia telah dilaksanakan pada tahun lepas, bagi saya ini pandangan saya lah, merupakan satu program yang agak menjadi satu cetusan fenomena yang agak luar biasa. Walaupun ada kita kata medium-medium yang lain, ada medium-medium yang lain yang berkonsepkan dakwah untuk nak mengajak manusia ke arah kebaikan, ini ada. Tetapi program pencetus ummah ini dilihat sebagai satu program yang fenomenanya luar biasa, yang sikit sebanyak orang dapat melihat satu medium dakwah yang kita masuk segenap lapisan masyarakat. Kita kalau nak berdakwah bukan sahaja kita nak tumpu orang yang dah pergi masjid dah tau. Kalau kita dah orang yang dah pergi masjid tu, dia dah setir pergi tau. Tapi ni, saya pun dah cakap KL sikit dah ni, walaupun duduk Kedah ni. Tetapi kita melihat orang yang tak pergi lagi tu. Maka dengan itu hasrat hati saya bila saya tengok dielankan dalam Astro bahawa ada sesi uji bakat, saya pergi ke uji bakat, kemudian saya pergi ke zon tengah ni dengan harapan insya-Allah kalau saya ada rezeki di situ, kita akan gunakan medium dakwah itulah. Dan saya sendiri pun sebagai pengurusi JKK, orang panggil Abang Long saya ni, pengurusi JKK kampung. Jadi menyentuh tentang soal saya sebagai pengurusi JKK, makna kata nak menunjukkan kepada pada masyarakat bahawa JKK bukanlah saja satu platform yang kita guna untuk mentadbir di satu segi sahaja. Tetapi kita melihat bahawa kita berdakwah juga tidak kira kepada sesiapa pun. Wa imma dia JKK ke, wa imma siapa sekalipun, makna kata dia sebagai khalifah,
dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengajak manusia untuk nak mendapatkan syurga Allah ini. Johani, sebagai warden rumah pemulihan, itu mungkin memberikan satu konotasi yang berbeza berbanding rakan-rakan yang lain berdepan dengan remaja yang bermasalah seperti itu contohnya. Sudah pasti pengalaman itu diberikan ataupun memberikan satu dimensi yang berbeza bila masuk dalam pencetus ummah. Mungkin lebih senang untuk bercerita mengenai isu-isu yang melibatkan remaja, cara yang lebih lembut untuk berhadapan dengan mereka. Jadi bagaimana itu memberikan kelebihan apabila menjadi sebahagian daripada PU pencetus ummah untuk tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari soalan yang tadi itu memang betul lah. Maknanya saya bergelumang dengan dunia dakwah yang agak orang kata bercampur dengan golongan masyarakat yang mungkin dikesampingkan oleh masyarakat luarnya. Yang dikesampingkan oleh masyarakat kan. Tapi bagi saya mungkin satu kelebihan, tapi berbanding dengan PO-PO yang lain pun ada juga pengalaman-pengalaman yang seperti saya. Cuma saya lebih rasmi berhubung dengan mereka dan saya nampak perkara ini sememangnya yang saya nak ketengahkan apabila saya tengok rancangan pencetus ummah ni sememangnya pada tahun yang lepas yang menarik minat saya ialah dapat menarik golongan-golongan ini. Dia tak takut-takut nak tengok rancangan macam begini. Dia tak takut nak tengok rancangan ni. Jadi bagi saya ada satu lagi pendekatan yang boleh tarik lagi bukan saja kelompok yang ni remaja bermasalah. Kita belum tengok retua bermasalah. Ada juga yang perlu didakwahkan di situ. Ya, rebelia yang masalah. Okey. Azrael, 24 tahun. Mungkin kata jiwa muda 24 tahun ini mungkin takkanlah nak jadi PU kan. kalau jadi PU pun mungkin rakan-rakan kata macam, betul ke kau nak ceramah aku ni? Dulu kau sama rupik aku. Jadi contohnya di platform seperti pencetus ummah ini mungkin menjadi satu platform yang lebih mudah untuk mendekati remaja, mendekati masyarakat yang lebih besar di luar sana dengan dakwah dan juga sesuatu yang segar. Sebenarnya bagi pandangan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bila kita bercakap dakwah dengan lebih fokuskan kepada golongan remaja, hari ini ramai penceramah, ramai orang boleh berdakwah, tapi tak ramai orang yang boleh masuk secara menyentuh ataupun kita 24 jam ataupun kita mengetahui sebenarnya bagaimana kehidupan seorang remaja. Kalau kita fokuskan kepada mak rempit ataupun bina rempit pada hari ini, bagaimana kehidupan mereka. Jadi kita boleh hanya berceramah apabila kita jumpa mereka, tapi kita tidak menghayati bagaimana kehidupan mereka. Jadi di antara sebab saya masuk kepada pencetus ummah pada hari ini, iaitu sebagai satu platform dakwah, bagaimana kita nak mendekati golongan remaja yang berada di bawah sana. Kerana sebenarnya kadang-kadang mereka ni memerlukan suntikan semangat ketika mana mereka dalam masalah, ada masalah family, ada masalah dengan boyfriend atau girlfriend mereka, di mana mereka, siapa mereka nak mendekati. Jadi kita kata salah satu tujuan kita nak mendekati dengan golongan muda sebenarnya. Okey, kita bercerita mengenai pendekatan dakwah yang lebih segar. Kita bercerita bagaimana mendekati golongan yang mungkin rasa takut dengan dakwah ini tapi dapat ditarik mereka. Itu yang kita bincangkan dalam blok pertama ni. Tapi seterusnya, blok yang seterusnya kita nak bercerita bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya untuk mendekati, bagaimana untuk memastikan bahawa kalian setiap seorangnya ada perbezaan dalam segi penyampaian dalam dakwah. Itu yang mahu dilihat dalam pencetus ummah pada kali ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita kongsikan bersama mereka dalam analisis awal ni selepas ini. Saya bersama dengan 3 orang peserta pencetus ummah musim kedua, di mana pencetus ummah akan mula bersiaran bermula pada hari Khamis 13 November di saluran 106 Astro Oasis dan juga tayangan serentak di Maya HD saluran 135. Dan sudah pasti kita melihat kepada fenomena yang dicetuskan oleh pencetus ummah pada musim pertama pada penghujung tahun lalu. Sudah pasti ekspektasi yang sama juga kita tunggukan apakah perbezaannya pencetus ummah pada musim kedua ini. Tapi kalau kita bercerita, peranan dan juga tugas seorang pendakwah itu masih lagi sama. Walaupun kita kata pencetus ummah musim keberapa sekalipun. Tadi Azrael ada menyebut bagaimana pendakwah pada hari ini bertugas 24 jam. Mereka boleh dihubungi melalui media sosial. Kerana kalau dilihat kepada status media sosial ataupun jumlah followers pendakwah dan juga penceramah di Malaysia pada hari ini lebih tinggi daripada artis popular sebenarnya. Dan itu menunjukkan bahawa masyarakat mahukan penjelasan dan juga mahukan bentuk dakwah yang lebih segar daripada pendakwah-pendakwah hari ini. Itu cabaran dan juga tuntutannya. Dalam pada itu, bagaimana kita nak memastikan bahawa
walaupun cara itu mungkin berbeza, tetapi memberi penjelasan yang jelas kepada masyarakat itu cabaran utama seorang penceramah ataupun pendakwah pada hari ini. Bagaimana itu digalas? Mungkin kita mulakan dengan Azrael dulu. Kita balik semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bagaimana cara pada hari ini kita nak membawa ataupun kita nak berdakwah kepada golongan masyarakat? Kita banyak golongan masyarakat, golongan tua, ya, belia dan kita kata kanak-kanak. Tapi melihat kepada statistik ataupun keadaan masalah sosial yang berlaku dalam negara kita yang amat menakutkan pada hari ini, iaitu golongan remaja. Sebut kata golongan remaja, belia pada hari ini sangat-sangat merunsingkan daripada pihak kerajaan sendiri ataupun pada semua golongan lapisan masyarakat, ya, daripada agama kita sendiri sangat takut kepada masalah vandalism dan sebagainya yang berlaku pada remaja kita. Jadi pada pandangan saya sendiri ataupun kaedah saya sendiri yang saya bawa dalam dakwah saya, iaitu kita berada secara bersama live mereka. Secara live. Ya, kata hari ni kalau orang kenal Abang Azrael, kalau di Al-Ustaz orang kenal kita, oh Abang Azrael sebut malam ni ada futsal, kita turun bermain futsal bersama mereka. Kalau kata hari ni abang, malam ni kami nak set motor, di mana? Jalan Kancut, Jalan Penggawai. Oh, tahu semua. Ya, kami nak turun buat motor. Abang nak tengok tak? Okey, abang akan sampai sekejap lagi. Dalam masa yang sama, kita pergi bersama mereka, kita nak mengenali mereka lebih rapat. Bukan menghakimi mereka terus. Bukan kita menghakimi mereka. Pada pandangan saya, ramai golongan pendakwah yang menghakimi terus bahawa mak rempit ini tak ada kehidupan, tak ada life dan kita kata menjadi bermasalah pada masyarakat. Tapi bagi saya, mereka masih ada ataupun kita kata benda-benda kriteria yang baik, yang positif yang tak ada pada kita sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, bila kita mendekati golongan remaja ini, ketika mana mereka memerlukan nasihat, mereka ada masalah, mereka lebih mendekati kita secara live. Sebab kita boleh jumpa mereka face to face. Jadi ada touch, kita ada caring dengan mereka, satu benda yang membawa impact yang besar sebenarnya. Dan pendekatan itu yang nak dilakukan dalam Pencetus Ummah musim kedua ini. InsyaAllah. Johnny, bagaimana kalau kita melihat bahawa setiap orang ada cara yang berbeza untuk menyampaikan dakwah? Bagaimana identiti seorang pendakwah itu juga mahu dikenali oleh masyarakat? Johannes ni menciptakan identiti seorang pendakwah dan juga cara penyampaian yang mungkin dapat dikenal pasti oleh masyarakat itu bagaimana, Johan? Baik. Bagi pandangan saya, ini pandangan saya lah kan. Kata kalau pendakwah, ada pendakwah menganggap bahawa dia berceramah tu sudah pun membuat kerja dakwah. Tapi bagi pandangan saya, berceramah hanya salah satu uslub, hanya salah satu cara untuk berdakwah. Bagi saya berceramah tu hanya diibaratkan seperti seorang yang hanya duduk di depan pintu rumah mengajak orang lain masuk ke rumahnya, tapi hanya duduk di hadapan pintu. Buatlah macam mana pun. Marilah masuk, tapi belum tentu orang tu mau masuk atau tidak walaupun bersungguh-sungguh kita mengajaknya. Tetapi berdakwah bagi saya, ini pandangan saya, seolah-olah seorang yang ingin mengajak orang masuk ke dalam rumah, tapi dia bukan hanya duduk di depan pintu. Pergi kepada orang itu, pujuk dia, rayu dia kalau perlu sehingga menarik minat. Kalau tak sampai kita tarik tangan, kita tarik sampai dia boleh masuk ke dalam rumah kita. Jadi bagi saya pendekatan bersama dengan masyarakat, bagaimana untuk kita menunjukkan identiti kita sebagai seorang pendakwah tu, sememangnya kita kena tengok apa yang masyarakat suka. Abang Long, bagaimana pula P. Nazri? Kalau dilihat kepada Pencetus Ummah ini, formatnya pada tahun lepas soalan itu diberikan secara langsung dan bukan soalan-soalan yang tipikal. Kalau kita bercerita mengenai pendekatan dakwah dan juga program Islamik, masalah-masalah itu bukan masalah-masalah tipikal tapi masalah yang real, masalah yang sebenar di kalangan masyarakat. Jadi dalam aspek itu mungkin cabaran yang paling utama menjadi Pencetus Ummah dalam program ini mungkin berbeza. Perlu melengkapkan diri dengan permasalahan yang sebenar dan juga melengkapkan diri daripada ilmu yang lebih pelbagai dan dalam masa tidak terlampau menekan dan juga menghukum dan sebagainya. Bagaimana, P. Nazri? Terima kasih Cik Zul. Ya, kita melihat pada masa ini ataupun sekarang ini kita tengok orang semakin minat dengan program-program agama ni. Makna tahu orang suka kepada agama tau. So kita dalam kita kaedah kita menyampaikan dakwah ini bukanlah satu kita ambil pendekatan yang cara kita menghukum orang dan sebagainya. Sebab kita nak menarik orang. Kita nak menarik segenap lapisan masyarakat. Jadi saya di antara golongan yang agak senior daripada adik-adik saya ini, maka bila saya tengok adik-adik saya ni, dia
kita kata kita di sini pelbagai genre tau. Pelbagai genre. Jadi kita masing-masing ada cara tersendiri. Maka saya pun ada cara saya juga, cumanya perlu rahsiakan dulu sebab belum lagi bersiar orang katakan. Insya-Allah kita akan gunakan saya akan gunakan dan saya bersama sahabat-sahabat saya semua kan yang kami yang 10 orang ni, insya-Allah kita akan buat satu satu bentuk cetusan fenomena baru dalam dakwah lah, insya-Allah lah. Kita akan usahakanlah untuk kita nak tahu apakah pencetus fenomena baru itu, kerana dalam pencetus ummah ini mereka turut dibantu oleh murabi dan juga fasilitator dalam penyampaian. Mungkin ilmu itu mungkin sudah sedia ada, potensi dan bakat itu ada, tapi untuk muncul dalam satu rancangan yang sebegini fenomenanya perlukan penyampaian yang mampu menarik penonton juga dalam satu program. Apakah yang diperlukan oleh kalian bertiga dalam pencetus ummah kali ini bersama dengan fasilitator contohnya, itu kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi dalam analisis awani selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis awani. Pencetus ummah bukan sahaja mempamerkan ataupun menampilkan bakat-bakat baru dalam dunia penceramah dan juga pendakwah, tapi mereka turut dibantu oleh fasilitator. Dalam musim kedua ini 3 orang fasilitator turut membantu kalian semua. Mungkin ramai yang berkata bahawa apabila masuk dalam pencetus ummah ini, masing-masing tahu semua dah ada pengalaman jadi penceramah, ada pengalaman jadi pendakwah, ada ilmu masing-masing, ada ijazah dan sebagainya. Tapi untuk menjadi sesuatu yang menangkap hati masyarakat itu perlu ada X factor itu, dan mungkin X factor itu yang perlu ditimbulkan dalam pencetus ummah kali ini dan dibantu oleh fasilitator itu. Apa yang diharapkan daripada murabi ini yang dapat membantu kalian? Apa lagi perkara-perkara atau elemen yang kalian mahu tambah sebagai untuk menjadi seorang pendakwah dan juga penceramah yang baik? Siapa yang mahu mulakan? Malong, contohnya. Jadi bismillah. Alhamdulillah, terima kasih Cik Zul. Sebenarnya kita dalam program ini kita ada 3 orang murabi lah yang telah dimaklumkan kepada kita semua, dan saya begitu bersyukur sekali sebab murabi-murabi yang akan bersama dengan kita ni seorang yang sangat-sangat talent lah kita kata untuk dalam dunia dakwah pada hari ini. Dan kami bagi pihak pencetus ummah ni, peserta-peserta ni amat mengharapkanlah yang terbaik daripada murabi-murabi ini. Sebab apa? Sebab hari ini dakwah pada hari ini kita harus keluar daripada kotak pemikiran yang sedia ada. Kita kena cari sesuatu yang luar biasa. Maknanya kita kena fikir cara yang luar biasa sikit. Makna saya pasti dan saya amat yakin sekali bahawa pihak murabi insya-Allah akan dapat membimbing kami. Sebenarnya kami ni masuk dalam dunia walaupun di sebelum ni kami hanya berdakwah mungkin di peringkat di surau, di masjid dan sebagainya, tetapi hari ini kita masuk dalam satu medium yang agak luas. Medium yang dulunya orang kenal kita di masjid, di surau tu, tapi hari ini medium agak luas. Jadi saya amat yakin sekali bahawa murabi akan memberikan dorongan panduan kepada kami insya-Allah dengan sebaik-baik mungkin, saya rasa yang tu. Johnny, bagaimana kalau kita lihat medium bertambah luas, peminat atau mata yang memandang mungkin lebih ramai lagi, dan ini sudah pasti dahulu mungkin kita kenal Ustaz Johnny mungkin sekelompok itu sahaja. Tapi apabila dalam pencetus ummah mungkin kita akan mendedahkan diri kita kepada aspek yang lebih besar lagi, dan ekspektasi itu juga berbeza. Bagaimana untuk menggalas cabaran itu dalam pencetus ummah pada kali ini? Kerana sudah pasti ramai yang mahukan pendekatan yang berbeza. Ada juga komen-komen yang pelbagai juga nanti. Persediaan daripada segi itu, dari segi mentalnya bagaimana? Terima kasih. Bagi saya memang perkara tersebut saya fikirkanlah. Sebab sebelum ni kita duduk di kelompok yang kecil. Sekarang ni banyak mata akan memandang, banyak telinga akan mendengar. Sebab kita duduk dalam rancangan TV, ada audio, ada visual. Kan? Jadi yang sekarang ni macam mana kita nak tarik telinga-telinga tu dengar perkara yang baik daripada mulut kita, dan apa yang kita sampaikan dari mulut ini berkesan di telinganya, dan di matanya pun nak kena jaga. Dari sudut apa yang dilihat pada diri kita, cara kita, cara jalan pun semua orang akan tengoklah lepas ni. Jadi kemungkinan kot dah bersedia daripada segi cara jalan nak kena tukar. Kadang-kadang muka kita ni pun kita tak perasan. Kita tak perasan, kita tengok orang, kita rasa okey dah. Tapi orang rasa macam kita
tengok dia tu macam ada tak kena. Yang tu memang saya rasa perlu saya minta pada murabbi saya untuk bentuk karakter yang lebih menyeluruh. Karakter pada badan pada tekstur badan ni kot ataupun pada luaran ni, supaya sekali saya orang tengok situ saja ada dakwah walaupun dakwah bisu. Azrael, bagaimana peluang untuk bersama murabbi dan sebagainya ini, apa yang akan dilakukan ataupun bagaimana ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin? Ya, sebenarnya terima kasih kepada Cik Zul. Kita melihat medium dakwah pada hari ini, kalau kita lihat kepada penceramah, ya, kalau kita kuliah-kuliah, mungkin satu perbezaan ataupun satu fenomena yang baru yang kita nak bawa daripada golongan murabbi, dan kita lihat murabbi pada musim kedua ni lebih nampak gempak kan. Okey, bila dengar nama-nama murabbi dengan Hindustannya, dengan Ibu Fauzianawi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat balik, mereka cuba membentuk atau melahirkan pendakwah yang berbeza dengan pendakwah biasa. Kalau kita lihat, kalau kuliah di masjid jarang menggunakan prop, musikal, LED dan sebagainya. Jadi saya nampak sebenarnya daripada pihak murabbi dan produksi sendiri ingin melahirkan seorang pendakwah yang senang, bersantai. Ya, kita kata tagline saya sebagai pendakwah jalanan, itu yang mereka nak ketengahkan. Jalanan yang bagaimana, santai yang bagaimana yang ingin ketengahkan pada media masyarakat, supaya masyarakat lebih tertarik. Tidak ada satu benda yang kita kata yang terlalu berat untuk mereka menerima. Jadi pembawaan yang ingin diketengahkan lebih keadaan santai. Saya ada 1 minit lebih kurang, so ada 30 saat lebih kurang setiap seorang. Selepas habisnya pencetus ummah, bagaimana ini dapat mengubah kalian sebagai seorang penceramah atau pendakwah biasa kepada sesuatu yang lebih berbeza? Target di akhirnya itu bagaimana? Terima kasih Cik Zul. Harapanlah kita kata, seolah harapanlah apabila kita terlibat secara langsung dalam program pencetus ummah ni, kita akan bawa insya-Allah lah. Semoga kita diberi kekuatan dan doa daripada semualah diharapkan kepada saya dan adik-adik saya semua, supaya kami dapat melahirkan suatu medium dakwah yang kami nak bawa ini diterima oleh segenap lapisan masyarakat, insya-Allah. Dan saya rasa kita amat mengharapkanlah doa daripada semua, dan juga semualah yang terlibat, kru-kru yang terlibat, alhamdulillah, sebab kita masuk ni agak satu kejutan bagi kita, dan kita bersama dengan semua kru dan pegawai semua, alhamdulillah, dalam Astro. Dan saya rasa Allah Taala bagi kepada Astro ini sendiri untuk lahirkan program ini, saya rasa satu yang amat luar biasa lah. Johnny, bagaimana? Target itu? Selepas habis ini target saya mengharapkan supaya pendakwah kita nak berdakwah, kita tak mampu untuk memberi impak kalau kita seorang. Kita perlu berjemaah. Saya nampak 10 orang ini saling melengkapi antara satu sama lain, dan bukan semua, dan masyarakat tu dia ada pelbagai golongan. Mungkin ada yang minat dengan PU Nasri, mungkin ada yang minat dengan saya, mungkin ada yang minat dengan PU Azrael dan PU-PU yang lain. Jadi bagi saya, kalau semua tu dapat menarik minat kepada sasaran masing-masing, bagi saya kita akan dapat 10 sasaran sekaligus. Azrael, mungkin bagaimana dalam masa sepelan? Baik, insya-Allah kepada saya, kalau melihat kepada kita kata mungkin ustaz muda ataupun pendakwah muda pada hari ini, mudah-mudahan dengan lahirnya pendakwah-pendakwah muda, insya-Allah para remaja belia-belia di sana akan lebih berinspirasi untuk menjadi seorang pendakwah, insya-Allah, yang akan menjana masyarakat yang lebih ceria gemilang, dan insya-Allah selamat. Terima kasih kepada kalian tiga kerana bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Selamat berjaya untuk perjalanan yang baru bermula. Minggu hadapan bakal bermula 13 November ini, 9 malam, pencetus ummah bakal menemui anda di Astro Oasis, dan malah anda juga boleh mengikuti setiap perkembangan terkini menerusi laman web www.pencetusummah.com.my, dan juga ada aplikasi Salam Muslim dan sebagainya. Berbagai informasi ada di situ. Sekian saja analisis Awani untuk malam ini. Jika anda ada sebarang pandangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, atau boleh terus muat turun aplikasi Astro Awani di Android dan juga di iOS. Sekian saja analisis Awani. Kita jumpa 5 malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.